نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم.
Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri, iaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil, serta menyembunyikan apa jua yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurnianya. Dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, riya, dan mereka tidak pula beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka? Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan keadaan mereka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima, bermula daripada ayat 36 sehinggalah ayat 39. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang akhlak Al-Quran. Siapakah yang disebut sebagai berakhlak dengan akhlak Al-Quran? Maka Allah Ta'ala menjelaskan akhlak utama yang perlu dimiliki oleh hamba-hambanya, yang disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui 13 perintah dan larangan. Tapi kalau kita lihat daripada ayat 33 sehinggalah ayat 39, ada 13 perintah dan 13 larangan. Artinya 13 perkara yang meliputi perintah Allah dan juga larangan Allah Ta'ala. Dan kesemua 13 perkara ini dinamakan sebagai akhlak Al-Quran. Artinya inilah di watak orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki akhlak ini, maka mereka lah orang yang benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan menyerutukan akan Allah dengan sesuatu pun. Kalau sebelum ini kita baca ayat-ayat tentang perkara yang berkait dengan urusan kekeluargaan, pengurusan harta anak yatim, yang berkait dengan muamalah dengan isteri dan juga mas kahwinnya, wanita yang boleh dikahwini dan yang tidak boleh dikahwini, dan disebut tentang hak-hak wanita dan peranan suami, tanggungjawab suami. Maka sesudah Allah menyebut tentang muamalah suami isteri dan juga bagaimana cara menyelesaikan perbalahan antara suami isteri, maka ayat yang kita bacakan seterusnya ialah bagaimana muamalah kita dengan orang lain pula. Muamalah. Yang tadi muamalah dalam keluarga yang kita baca ayat-ayat sebelum ini. Kali ini muamalah kita di luar kekeluargaan kita. Yang pertama, muamalah kita yang paling utama ialah muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah memulakan dengan firman-Nya, wa'budullaha, maka sembahlah Allah. Artinya antara 13 perintah dan larangan ini, yang pertama ialah ibadatullahi wahdah. Menyembah Allah hanya satu, menyembah Allah yang satu, merendah diri padanya
tunduk patuh sama ada dengan hati atau dengan fizikal kita. Kerana Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat, yang telah memuliakan kita mengatasi makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah Ta'ala berhak untuk diimani, berhak untuk disembah, berhak untuk kita merendahkan diri. Kerana semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyuruh supaya kita menyembah Allah. Dan perintah yang kedua, jangan menyengutukan Allah. Perintah pertama, sembah Allah. Maka semua ibadat kita kena buat. Apa sahaja yang Allah perintah, kita kena tunduk dan patuh. Maka itu muamalah kita yang paling agung, muamalah dengan Allah. Yang kedua, selain daripada menyembah Allah, jangan menyengutukan. Jangan sesudah kita membina suatu kemuliaan lalu kita runtuhkan dengan syirik kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyebut dua perkara ini, sembah Allah dan jangan menyengutukannya. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Summa qala atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika? Qala alla yu'adzibahum. Rasulullah berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, apakah kamu tahu hak Allah ke atas para hamba-Nya? Apakah kamu tahu apa yang hamba-Nya patut buat kepada Allah? Lalu kata Muaz, tak tahu. Allah dan Rasul saja mengetahuinya. Maka jawab Nabi SAW dua perkara. Sembah dia dan jangan menyengutukan Allah. Kemudian kata baginda SAW, wahai Muaz, apakah kamu tahu apa hak hamba ke atas Allah? Ya, kalau hamba dah sembah Allah, tidak menyengutukan Allah, maka apa yang Allah akan lakukan padanya? Allah sekali-kali tidak akan mengazabnya. Yang Allah akan masukkan dia dalam syurga. Kalau kita lihat bagaimana Allah memulakan ayat ini dengan menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat kepada Allah. Kerana ibadat kepada Allah dan mengikhlaskan diri beribadat kepadanya merupakan asas kepada agama. Tidak akan diterima melainkan dengan sebab ini. Jadi tak guna orang kalaupun dia buat baik tapi tidak beriman pada Allah. Tak guna seorang buat baik tapi tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan juga Allah memulakan dengan ayat iman pada Allah dan jangan menyengutukannya bagi menunjukkan pentingnya hal ini. Dan semua yang lain tadi yang bersangkutan dengan makhluk. Ayat berikutnya bersangkutan dengan makhluk datang sesudah kita memberi hak Allah terlebih dahulu. Maka tak guna kalau kita beri hak hamba lalu kita lupa memberi hak Allah yang merupakan hak keutamaan. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang syirik. Kita tahu syirik ini ada beberapa jenis. Ada syirik jenis menyembah berhala. Maka ini jelas orang nampak. Dia langsung tidak beriman pada Allah, dia menyembah berhala, menganggapnya Tuhan. Yang kedua syirik jenis yang menganggap Tuhan itu punya anak. Yang menganggap Tuhan itu punya isteri. Sebagaimana Kristian dan Yahudi. Asalnya mereka beriman kepada Allah. Tapi mereka mendatangkan syirik dengan mengadakan anak-anak Tuhan, isteri Tuhan dan lain-lain perkara yang tidak dikatakan, yang tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara dan perintah yang ketiga ialah al-ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada dua ibu bapa. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu melakukan ihsan. Apakah maksud ihsan ataupun berbuat baik kepada dua ibu bapa? Berbuat baik kepada dua ibu bapa memberi maksud mentaati kedua-duanya dalam perkara-perkara kebaikan dan berdiri berkhidmat kepada kedua-dua mereka dan berusaha untuk menghasilkan kemahuan mereka dan menjauhi diri daripada menyakiti mereka. Maksud ihsan kepada kedua ibu bapa ialah mentaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, berkhidmat kepada kedua-duanya, berusaha untuk memenuhi keperluan kedua-duanya dan menjauhi perkara yang menyakiti hati kedua-duanya. Sama ada perkataan kita, perbuatan kita, jangan menyakiti mereka. Kerana mereka adalah sebab kewujudan kita atas muka bumi ini. Dan mereka telah mendidik kita dengan rahmat dan ikhlas. Tak ada lagi orang didik anak dengan riak dan sombong. Mak, ayah didik anak dengan ikhlas. Dengan kasih sayangnya sebagai ibu, sebagai seorang bapa.
Kata Imam Ibnul Arabi, mentaati kedua ibu bapa merupakan rukun daripada rukun-rukun agama yang difardukan. Dan mentaati keduanya sama ada dengan perkataan atau dengan perbuatan. Adapun dengan perkataan sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu menyebut perkataan yang membosankan mereka atau yang menunjukkan kamu bosan untuk bercakap dengan mereka, berkhidmat dengan mereka. Wala tanharhuma, jangan kamu menengking mereka, yakni mengangkat suara mengatasi mereka. Yang pertama, tak boleh menyebut perkataan-perkataan yang menunjukkan kita jemu dengan mak ayah. Tak boleh. Di sini disebut perkataan uf. Uf ni maknanya atadajjal. Apa maksud atadajjal? Tunjuk bosan. Tunjuk macam tak happy, tak seronok. Kalau mak kata pergi ke dapur ambil air ke mak, kita pun buat muka masam, muka ketat. Maka ini derhaka. Tak boleh tunjuk muka macam tu. Wala tanharhuma, tidak boleh menengking mereka walaupun pada perkara mereka salah. Misalnya mereka salah, mereka pecahkan gelas. Pergi rumah kita, pecahkan piring kita. Piring mahal pula. Piring beli luar negara ni. Mak pecah. Maka kita tak boleh tengking dia. Mak ni mata tak kat mana. Sampai sepak. Marah mak. Tak boleh. Harga ibu lebih mahal daripada harga pinggang tu. Pahala menjaga hati ibu lebih mahal daripada kelebihan kita jaga pinggang mangkuk kita. Kalau adalah mak kita, ayah kita, kadang-kadang datang rumah kita adalah benda-benda rosak. Dia tak sengaja ke, disengaja ke, maka tidak boleh menengkingnya. Maka ini adalah syarat birrul walidain ataupun ihsan kepada kedua bapa. Yang keempat yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat kita bacakan ini, wabidhil qurba, dan melakukan ihsan kepada kerabat. Zil qurba yakni kerabat, iaitu silaturahim kita, seperti adik-beradik kita, lelaki ataupun perempuan, bapa-bapa saudara kita, sebelah ayah atau sebelah ibu, anak-anak saudara kita. Maka wajib kita menjaga hubungan dengan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu pada Allah yang dengannya kamu minta dan memohon, dan peliharalah silaturahim. Bukan menjaga silaturahim itu akan menguatkan nilai hubungan kekeluargaan. Tuan-tuan, kita jangan ingat bahawa keluarga itu cuma kita dengan isteri kita dan anak-anak kita. Kalau kita dengan isteri dan anak-anak kita belum kuat kekeluargaan. Tetapi dia mesti datang sekali dengan adik-beradik kita, dia mesti datang sekali dengan anak-anak saudara kita. Kerana yang akan melengkapkan rumah tangga kita bukan sekadar kita dengan isteri kita, atau kita, isteri kita dan anak-anak kita. Tetapi yang melengkapkannya ialah kita, isteri kita, anak-anak kita, pak-pak saudara kita dan juga adik-beradik kita. Ni anak-anak saudara, semuanya akan melengkapkan nilai kekeluargaan. Sebab itu, kalau keluarga tu kita nak tengok, sekadar dijaga isteri dan anak-anak, dia rapor dan bila berlaku perbalahan, pertelingkahan, dia tak boleh selesai dengan baik. Tapi bila keluarga tadi ada pak saudara, ada mak saudara, ada adik-beradik, adanya anak-anak saudara, ini keluarga yang kuat. Sampai peringkat mak saudara boleh datang ziarah, pak saudara boleh datang ziarah, anak-anak saudara boleh datang tumpang tidur, makan, minum. Bukan boleh jadi rakan teman. Maka ini adalah keluarga yang kukuh dan kuat. Sebab keluarga bermula daripada golongan ini, rahim kita ini. Sebab itu Allah Ta'ala perintah orang beriman supaya menjaga kerabat yang dekat. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Kalau sebelum ini Allah dah sebut bagaimana menjaga anak yatim. Maka ayat ini Allah Ta'ala ulang lagi. Seorang mesti berperanan menjaga anak yatim seumpama dia ayah kepada anak-anak tersebut. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yarfuqu bihim wa yurabbihim wa in kana wasiyan falyubalik fi hifdhi amwalihim. Hendaklah berlembut dengan mereka. Hendaklah mendidik mereka. Kalau dia telah diwasiatkan bagi menjaganya, maka hendaklah dia begitu benar-benar amanah dalam memelihara hartanya. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala sebut akhlak Al-Quran. Akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang juga disebut oleh ulama tafsir sebagai akhlakul Quran, ialah ihsan berbuat baik kepada masakin, orang-orang miskin. Itu orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang tidak mencukupi keperluan mereka. Maka ihsan kepada mereka dengan bersedekah kepada mereka atau
menolak permintaan mereka dengan cara baik. Orang miskin ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tak boleh beri sedekah, maka tolak dengan cara baik. Jangan menengking, jangan menghina, jangan kita katakan mengungkit-ungkit keturunan dan sebagainya. Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang datang meminta-minta, jangan kamu tengking mereka. Jangan duk halau dia, jangan duk tunjuk, hina, jangan. Tuan-tuan ada dua keadaan, beri atau jangan beri tetapi berakhlak dengan dia. Yakni dia menolaknya dengan tolak yang baik. Yang ketujuh, Allah menyebut akhlak Al-Quran dan akhlak orang beriman sesudah menyebut keimanan pada Allah, tidak mensyirikkan Allah, menjaga hubungan dengan kedua ibu bapa, menjaga hubungan dengan kaum kerabat, memelihara hak-hak anak yatim, menjaga hak-hak orang miskin. Yang ketujuh, Allah menyebut berbuat baik kepada jiran yang mempunyai kaum kerabat dengan kita. Baik, bila kita sebut perkataan al-jar, apa itu al-jar? Jiran. Jiran yang ada hubungan nasab dengan kita. Dia duduk dekat dengan kita atau dia duduk jauh dengan kita tapi dia ada hubungan nasab. Maka ini disebut sebagai jar zil qurba. Tak semestinya dia duduk sebelah rumah. Tapi selagi mana dia ada hubungan sepupu, sepapa, anak dua pupu, tiga pupu, ini dinamakan sebagai al-jar zil qurba. Jiran yang mempunyai hubungan kerabat. Sama ada dia duduk sebelah rumah kita, maka jauh lebih dituntut. Atau dia tak duduk sebelah rumah kita, dia duduk sebelah negeri kita. Kita duduk dekat Kuala Lumpur, dia duduk Selangor sebagai contoh. Kita duduk Selangor, dia duduk Negeri Sembilan sebagai contoh. Tapi dia ada hubungan kerabat, ada sepupu kita, anak sepupu. Maka orang ni disebut sebagai jar zil qurba, jiran yang punya hubungan kaum kerabat. Dan yang ke-8, ihsan ilal jaril junub, iaitu berbuat baik pada jiran yang rumahnya bersebelahan dengan kita. Sama ada dia orang Islam ataupun dia bukan Islam. Atau jiran yang berada sekeliling kita. Ya, ada setengah ulama menyatakan 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Sebagaimana disebut oleh Hasan Basri. Tetapi setengah ulama kata dia mengikut uruf. Jiran kita ni tak semestinya 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Kadang-kadang kita duduk kondominium pula. Macam mana duduk kondo? Maka yang ada cuma atas bawah mungkin. Atau atas bawah kiri kanan yang terhad. Sebelah kanan kita cuma dalam satu floor tu ada 6 pintu kondo. Atau mungkin ada 8 pintu. Tak sampai 40 pun. Bawah kita pula, bawah kita. Mungkin kondo tadi, bawah tingkat dia cuma 15 tingkat. Kalau kira 40 tak cukup. Misal contoh. Jadi masalah hudud sempadan jiran tu macam mana? Ya, ada yang mengatakan 40 kanan kiri depan belakang. Ada yang menyatakan bahawa mengikut uruf. Tengoklah, kalau kita tuan-tuan duduk dalam kawasan kondo, ada blok A, blok B, blok C, blok D, 4 blok je. Itu jiran kita semua lah tu. Kita pula dihimpunkan dengan satu surau depan tu. Tengah-tengah tu ada surau untuk kita solat. Ini surau Masjid Asy-Syifa. Misalnya, kita pun keliling. Jiran kita semua lah tu. Ataupun kita tuan-tuan duduk satu taman. Duduk satu taman yang menghimpunkan kita satu surau. Surau ni. Maka kita anggap semua ni jiran kita. Jangan kira pula saya nak kira 40 je. Jadi kalau saya buat jamuan 160 bungkus je. Sebab apa? 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Kira 4 kali 4 160 bungkus. Bukan begitu. Kebiasaannya begitu. Tetapi ia mengikut keadaan uruf kita. Maka berlaku baik kepada jiran yang disebut sebagai ilal jaril junub, jiran yang bersebelahan dengan kita. Sama ada dia orang Islam atau dia bukan Islam. Diriwayatkan Nabi SAW menziarahi anak kepada jirannya Yahudi. Jadi Rasulullah SAW pernah menziarahi anak kepada jirannya Yahudi. Seorang Yahudi yang pernah berkhidmat dengan Nabi SAW. Maka Nabi pergi ziarah dia waktu sakit. Ziarah. Dan Nabi mengajak dia memeluk Islam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia sembelih kambing. Lepas sembelih kambing, dia suruh kepada khadam dia, apakah kamu dah beri kepada jiran Yahudi kita sebelah rumah tu? Apakah kamu sudah beri kepada jiran sebelah rumah kita Yahudi tadi? Kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda tentang keutamaan jiran. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berpesan pada Nabi SAW supaya menjaga hak jiran. Sehinggalah Rasulullah menyangka jiran boleh mewarisi harta pusaka.
Dan hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, maka jaga jiran dia, muliakan jiran. Jadi dalam Islam, even kalau jiran kita tadi kafir, Buddha ke Hindu ke, maka dia jiran kita. Maka hendaklah kita berlaku baik pada jiran tersebut. Bila kita sebut berlaku baik, perkara-perkara yang mengikut uruf baik. Seperti beri makan, minum, seperti jumpa, kita senyum, kita angkat tangan. Ini uruf. Keadaan uruf semasa. Sama ada secara akal, secara maruah atau sebagainya. Disebut dalam hadis, la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashbata fi jidarihi. Antara cara berbuat baik dengan jiran, jangan seorang menghalang jirannya bila mana dia menyandarkan kayu-kayunya pada dinding kita atau pada tembok kita, pada pagar kita. Kadang-kadang jiran kita ni tuan-tuan, atas pagar tu dia pun jemur ikan masin. Biarlah. Tak ada masalah apa-apa pun. Tak luak apa pun. Atau kadang-kadang dia kat tali sikit, buat jemur baju dia. Dia letak batang penyapu, galang dekat pagar kita, dia sandar sesuatu, maka jangan kita melarang dia. Atau kadang-kadang dia parking depan pagar kita sekejap. Biasalah dia, tulang saudara mara dia datang, dia pun parking lah sekejap. Bukanlah parking pemenang, dia pun tahu kita nak keluar. Maka kita tak larang, biarlah. Nanti bila kita nak keluar, kita horn sekejap, dia pun alih. Maka ini di antara cara berbuat baik dengan jiran. Yang kesembilan, Allah Ta'ala sebut dalam akhlak orang beriman, akhlak Al-Quran, was-sahibi bil jam. As-sahibi bil jam, berbuat baik kepada rakan sejawatan. Perkataan as-sahib bil jam, kawan-kawan kita yang mungkin satu musafir dengan kita, satu belajar dengan kita, satu kilang dengan kita, kadang-kadang duduk satu halaqah Quran di masjid, atau kadang-kadang ni sahabat-sahabat kita, rakan kuliah kita ni. Ni geng-geng kuliah, sama ada kuliah secara offline ke online, ni jiran-jiran kita. Ni jiran-jiran kita yang komen-komen dalam kuliah ini semua jiran-jiran kita. Maka kita berlaku baik pada mereka. Paling kurang pun berlaku baik, bila dia tulis nota kita like, dah berlaku baik pada dia. Kita positif dengan setiap apa yang dia tulis. Jangan kita negatif, jangan kita provoke dan sebagainya. Masing-masing menunjukkan akhlak yang baik. Ini perkataan as-sahib bil jam. Jiran sejawatan, jiran yang dekat dengan kita, jiran satu belajar dengan kita, jiran yang sementara dengan kita. Walau sekejap je kita berjiran, duduk sebelah bas, naik bas, duduk sebelah. Ini jiran dipanggil as-sahib bil jam. Dalam terjemahan, dalam makna dan penafsiran sifat ataupun perintah yang ke-9. Jadi walaupun dia duduk dengan kita musafir setakat 5 jam naik bas sekali, atau kita naik kapal terbang pergi haji, pergi umrah, duduk sebelah dia, dia jiran kita. Maka berlaku baik dengan dia. Jangan aneh-aneh dia. Jangan buat benda-benda yang menyusahkan dia. Maka sepanjang, tuan-tuan dengar pendek katanya, kita ni kalau ada je orang sebelah kita, dengan apa bentuk cara pun, jangan menyakiti mereka. Berbuat baik. Walau sekejap duduk dengan kita. Kita queue untuk ambil vaksin sebagai contoh. Ni jiran kita. Queue ni vaksin pun jiran kita. Disebut sebagai as-sahib bil jam. Sahib, teman yang duduk sebelah. Tak kira lah lama ataupun sekejap. Kemudian yang ke-10, Allah Ta'ala sebut al-ihsan ila ibnis sabil. Buat baik kepada musafir yang terputus bekalan. Musafir yang terasing di bumi orang lain. Musafir yang mungkin terkebil-kebil atau macam rusa sesak dalam kampung. Tak tahu apa, kita kena buat baik pada musafir ini. Ataupun tetamu. Dengan menolong dia untuk menyampaikan pada tujuan dia. Kadang-kadang dia melilau cari mana bas nak balik negeri dia. Ni musafir ni. Atau bas tu tak datang. Kita tak apa. Saya ada teman, dia pun nak balik, saya boleh tolong hantarkan. Saya boleh minta dia tolong hantarkan. Maka ini musafir yang terputus perjalanan. Yang ke-11. Berbuat baik kepada hamba-hamba. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita bacakan ini. Wa ma malakat aymanukum, para hamba. Ya, kalau hari ini tak ada hamba, maka dimaksudkan semua para pekerja kita, orang di bawah kita, orang yang kita katakan kita menguasai mereka. Mereka kena dengar cakap kita. Siapa ni? Ini pekerja-pekerja kita. Ini orang bawahan-bawahan kita. Maka kita berlaku baik. Kalau hamba pun kita diperintahkan berlaku baik, sementara kalau orang ni cuma pekerja-pekerja kita. Maka kena berlaku baik dengan mereka. Dan yang ke-12, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini,
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan. Allah tak suka orang yang sombong cara berjalannya. Yang ke-13, fakhuran, yang sombong cara bercakapnya. Artinya bila kita sebut perkataan al-mukhtal, itu orang-orang yang perbuatan dia nampak sombong. Kalau kita sebut perkataan fakhuran, orang yang perbuatan dia nampak sombong. Cara dia bercakap belagak. Belagak sombong. Yang kita sebut perkataan mukhtal maknanya dia tunjuk perbuatan-perbuatan sombong. Cara berjalan sombong, cara duduk dia sombong. Jangan macam gitu. Jangan tunjuk sombong. Dan perkataan kita pula, jangan sombong. Umpama kita memperkecil-kecilkan orang lain, umpama kita merendah-rendahkan orang lain, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu berjalan dengan cara jalan sombong. Sebab kamu tidak boleh menembusi bumi ataupun sampai ke puncak gunung. Kita duk berjalan sombong-sombong ni, tuan-tuan, kita tak boleh pun nak sampai ke puncak gunung pun, melainkan dengan kesukaran. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang 13 sifat. Jadi, sifat-sifat ini ialah akhlak Al-Quran. Maknanya tuan-tuan jaga dari sudut keimanan ibadat kita pada Allah. Jangan mensyirikkan Allah SWT. Jaga kedua ibu bapa kita. Jaga kaum kerabat kita. Jaga anak-anak yatim. Jaga orang-orang miskin. Jaga jirang-jirang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Jirang-jirang yang berada di berhampiran dengan rumah-rumah kita. Jiran-jiran yang sejawatan dengan kita, yang berada sekeliling kita. Dan juga orang musafir dan hamba-hamba. Dan jangan kita tunjuk cara berjalan, cara perbuatan yang sombong. Dan jangan juga cara bertutur bercakap kita dengan percakapan yang sombong. Seolah-olah kita tahu semua, orang lain tak tahu. Ini percakapan sombong. Lalu kita merendah-rendahkan orang. Habis 13 sifat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Lepas menyuruh kita bersifat dengan sifat demikian, Allah sebut. Alladzina yabkhulun. Dan orang-orang yang bakhil. Berhubung dengan orang-orang yang bakhil, ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Khususnya ulama-ulama Bani Israel yang bakhil. Tuan-tuan, bakhil ni dia ada peringkat-peringkatnya. Ada yang bakhil dengan harta. Itu biasa. Dekuk dengan harta. Sebab kadang-kadang kita pun bakhil juga. Tetapi ada yang bakhil dengan ilmunya. Dia tahu haram dosa, dia bakhil tak nak beritahu. Dan paling teruk ialah bakhil untuk menyampaikan kebenaran yang ada padanya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tahu sifat Nabi SAW, yang tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad, mereka tak nak terang pada orang. Ibu mereka tak nak mengaku bahkan mereka menyeleweng, mereka mengubah. Inilah yang dimaksudkan dengan orang bakhil dengan bakhil yang sebenar. Walaupun ayat ini tuan-tuan sekalian merujuk kepada semua jenis-jenis bakhil. Sama ada orang bakhil dengan harta, orang bakhil dengan tenaga, orang bakhil dengan ilmu. Dan juga orang bakhil dengan hal-hal yang lain seperti kebaikan-kebaikan. Padahal boleh buat baik, dia tak nak buat. Bakhil. Apa kata Allah? Orang-orang yang bakhil. Dan menyuruh pula manusia supaya bakhil. Dan menyembunyi pula kebenaran yang Allah berikan pada mereka daripada kurniaan Allah, yakni wahyu Allah. Kami menyediakan kepada orang kafir itu azab yang menghina. Artinya tuan-tuan, siapa yang menyembunyikan kebaikan yang Allah beri padanya, dia ialah orang yang tidak bersyukur. Bila orang tak bersyukur, namanya orang kufur. Bila orang kufur, maka ada azab yang menanti mereka. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat kamu. Kalau kamu kufur, azabku pedih. Maka orang-orang yang bakhil ini menunjukkan sifat kufurnya pada Allah. Sama ada bakhil harta ke, bakhil tenaga ke, even bakhil senyuman ke, even yang paling tinggi sekali saya katakan bakhil kebenaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian Allah menyebut, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dan sekelompok pula dia tak bakhil. Tetapi bila mana dia berbelanja, bila mana dia menafkahkan harta, dia lakukannya kerana riak kepada manusia. Bukannya kerana imannya kepada Allah yang sebenar dan imannya kepada hari akhirat. Ini semua kerana dorongan syaitan
yang menjadi sahabat dan temannya. Kata Allah, siapa yang ikut syaitan dengan berlaku sombong dan riak dengan amal kebaikannya, sedangkan Allah suruh kita ikhlas, syaitan suruh kita riak, maka siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka seburuk-buruk teman. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau kita melakukan satu amalan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berada di sisi kita. Artinya Allah sentiasa menjaga kita. Allah sentiasa memelihara kita sebab kita lakukan kerana Allah. Tetapi kita bila melakukannya riak bukan kerana Allah, sebenarnya kita melakukan menurut kata-kata syaitan, menurut perbuatan syaitan. Dengar satu hadis yang menakutkan semua ulama bila membaca dan memahami hadis ini. Kata Nabi SAW tentang 3 golongan yang Allah masukkan dia dalam neraka kerana dia melakukan amalan tidak ikhlas pada Allah. Yang pertama orang alim. Bila ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat ilmu yang kau berikan, dia kata saya mengajar siang, malam, pagi, petang. Saya duduk mengajar atau saya duduk mengaji. Kerana-Mu ya Allah, Allah kata bohong. Supaya dikatakan kamu alim dan kamu dah dapat gelaran itu. Pergilah kamu masuk neraka. Seorang lagi berperang. Allah Ta'ala tanya apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan. Yang berperang kata, ya Allah, aku berperang pada jalanmu kerana-Mu sehingga aku gugur syahid. Allah kata bohong. Kamu berperang supaya dikatakan kamu seorang yang berani. Dan kamu telah mendapat gelaran berani. Pergilah kamu masuk neraka. Dan yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya. Maka bila Allah tanya apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan, dia kata, ya Allah, tidak ada satu pun tempat kebajikan melainkan aku beri. Kerana-Mu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Bukan kerana-Ku. Supaya dikatakan kamu pemurah. Pergilah kamu masuk dalam neraka. Tuan-tuan bayangkan. Amalan walaupun mulia tapi bila riak macam ni kesudahannya. Bagaimana kalau amalan-amalan yang teruk? Maka ini menunjukkan orang-orang yang riak itu mengikut syaitan. Dan orang-orang yang riak itu akan menyesal dengan perbuatannya. Kerana perbuatannya tidak dinilai oleh Allah SWT. Lalu Allah tanya kita dengan satu pertanyaan untuk kita fikir bersama. Kata Allah, wa madza alaihim? Apa jadi masalahnya? Lau amanu billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, apa masalahnya? Tentu kalau manusia beriman dengan Allah dan hari akhirat, apa masalahnya? Kemudian wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan membelanjakan harta yang Allah berikan pada mereka pada jalan Allah dengan ikhlas kepada Allah. Apa masalah? Tuan-tuan, kalau kita buat amalan kerana ikhlas, apa masalahnya? Masalahnya Ustaz, orang tak puji lah. Kenapa pula orang tak puji? Bila Allah puji, maka makhluk juga Allah suruh puji. Dalam hadis, bila Allah sayangkan seorang hamba, Allah berkata pada Jibril, wahai Jibril, aku sayang dia, hendaklah kau sayang dia. Lalu Jibril panggil malaikat-malaikat, wahai pada malaikat, Allah sayang fulan bin fulan, maka hendak kamu semua sayang. Kemudian Allah menjadikan semua penduduk bumi menyayangi dia. Tetapi isu, kalau kita buat satu amalan ikhlas, kurangnya kat mana? Kita kalau buat amalan riak, memang banyak kurang lah. Pahala tak dapat. Menyesal kelak-kelak. Kita pun tak dapat juga apa yang kita tagih dengan manusia tu, puji-pujian. Pintu manusia sifatnya sentiasa tertutup. Dia bukanya sekali-sekala. Pintu Allah sentiasa terbuka, tidak pernah tertutup. Dah kita tahu pintu manusia ni dibuka sekali-sekala, kenapa kita mencari, kita mengetuk pintu dia? Sedangkan pintu Allah terbuka tanpa perlu kita ketuk, masuk je. Kalau kita buat amalan ikhlas pada Allah, rugi kat mana? Kalau saya hari ni sedekah ikhlas pada Allah, tak ada orang tahu, rugi ke saya? Tak rugi apa-apa pun. Saya baca Quran ikhlas pada Allah, rugi ni kat mana? Tak rugi apa-apa pun. Saya beri kuliah, saya dengar kuliah kerana Allah Ta'ala, rugi apa? Tak rugi apa-apa pun. Bukan itulah keuntungan yang sebenar. Tapi ramai orang menyangka dengan perbuatannya bila orang tak tahu dia rugi. Surat khabar tak tahu dia rugi. Orang tak viralkan dia rugi. Rugi apa? Setakat kita nak pujian yang akhirnya bertukar kejian buat apa? Pujian yang tak punya kesudahan. Sedangkan Allah memuji kita kesudahannya di syurga. Allah memuji kita kesudahannya kita mendapat rahmat dan keampunannya. Maka kenapa kita memilih untuk melakukan amalan riak? Dan kenapa manusia pula pilih untuk kufur? Apa kelebihan dia dapat kufurnya? Kalau dia beriman pada Allah dan hari akhirat, luaknya kat mana? Apakah selepas dia kaya kerana beriman dia jadi miskin? Apakah kerana dia berpangkat setelah beriman dia tak jatuh pangkat?
Tidak. Pangkat ke tak ada pangkat, tak ada kaitan dengan iman. Iman adalah kewajiban manusia kepada Allah. Iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Kerana itu Allah Ta'ala tanya manusia, apa ruginya kalau amalan itu kamu lakukan ikhlas kepadaku? Ruginya kat mana? Tuan-tuan, sebab itu kita tanya, kita muhasabah diri kita. Kalau ada amalan-amalan yang kita buat bukan kerana Allah Ta'ala. Ada amalan-amalan yang kita buat mengharapkan pujian-pujian manusia yang lemah, manusia yang naif. Lalu kita tanya kesudahan kita kat mana? Kalau saya buat baik ni kerana nak seorang puji, mana kesudahan saya? Apa faedahnya? Tanya orang-orang yang rasa kenyang dipuji manusia. Kamu dah apa lepas tu? Bila kamu diminati even oleh 100 juta manusia, 200 juta manusia, lepas tu kamu dapat apa? Lepas tu kamu dilupakan. Lepas tu kamu dibuang ke tepi. Lepas tu nama kamu tidak lagi terbit lagi. Tenggelam. Sebagaimana dulu nama kamu tidak ada. Yang pelihara nama kita ialah Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala muhasabahkan kita. Kenapa tak buat amalan kerana Allah? Kenapa tidak beriman pada Allah dengan iman yang sebenar? Beriman pada hari akhirat dengan sebenar. Ruginya kat mana? Bukan kamu dapat keuntungan yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.